Dia dah top up sekali, top up 2 kali dan masih lagi gas kurang balik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Afiq daripada Cik Educator. Hari ini saya nak kongsikan sebuah kereta Pro 2 Viva yang mana klien telah bercakap bahawa dia punya kereta ni dia dah top up sekali, top up 2 kali dan masih lagi gas kurang balik. Dan bila saya check, dia adalah major bocor. Maksudnya ada something yang sangat-sangat besar lah bocor. Jadi hari ni kita akan tunjukkan macam mana cara kita orang check, cara kami check macam mana nak tahu kebocoran tu di mana. Kebocoran adalah something yang sangat susah nak cari. Jadi, jom. Pencarian bocor adalah something yang sangat susah untuk kita carilah menggunakan mata kasar. Tapi kita ada beberapa alat yang kita perlukan untuk periksa bagaimana nak tahu kebocoran pada sesebuah kereta. Untuk Pro 2 Viva, ia adalah kategori intermediate punya sebab dia tak perlu buka dashboard tapi ia masih memerlukan ilmu untuk buka skru yang mana dan buka part yang mana untuk test setiap satu barang. Jadi kereta yang sudah setua ini, kita tak boleh nak cakap tua lah, tapi dia at least kalau dah lebih 10 tahun kita akan panggil dia berumur dan sudah agak tua untuk sistem aircon. Kerana material yang digunakan untuk aircon kereta ni adalah material yang senang cedera. Senang kalau kita langgar apa-apa, dia boleh cedera, boleh luka. Dia bukan besi yang betul-betul besi yang kuat. Dia adalah aluminium, dia adalah alloy. Jadi first kita akan buka bumper dulu untuk kita periksa dia punya kebocoran di manalah. Contohnya di kondenser ke, kita akan periksa guna mata dulu. Cari dulu dekat pipe ke, contoh ada minyak, dia akan ada setumpuk minyak. Seperti yang saya sharekan dekat dalam gambar ni, dia akan ada setumpuk minyak. Dan ada juga saya sharekan dekat link kat tepi ni, contoh macam mana kebocoran yang ada pada kondenser dan ada setumpuk minyak. Okey, jadi kita akan buka kondenser dan kita akan testing masuk ke dalam air. Dan kita akan buka piping dia. So ini salah satu piping daripada kompresor pergi ke kondenser. Kita akan masuk ke dalam air dan kita akan periksa juga. Tapi untuk piping yang sudah berumur seperti ini, kita akan sarankan dekat customer untuk tukar. Akan tetapi jika customer adalah seorang yang budget, tak apa, kita boleh pakai, tapi kita mesti kena periksa kebocoran yang ada pada pipe tu. Sebabnya kalau piping macam ni selalunya sudah tidak lama lah. So, kemungkinan dia boleh bocor tu adalah sangat tinggi. Jadi seterusnya kita akan buka semua piping ni and then kita akan cari sampai ke dalam piping yang ni. Tapi kalau piping yang original, yang piping yang berbentuk besi macam ni, kita tak boleh cabut. Kita biar dia kat situ sebabnya dia takkan bocor kecuali ada setumpuk minyak kat situ. Okey, lagipun kalau bocor kita boleh dengar. Kalau aluminium macam ni, kalau bocor kita boleh dengar. Seterusnya kita akan buka dia punya cooling coil. Jom kita masuk ke dalam. Okey, seterusnya kita akan masuk ke dalam kereta untuk cabut cooling coil. Untuk Pro 2 Viva, ia adalah sebuah kereta yang sangat senang untuk buka cooling coil, tapi ia bukan kategori sangat senang. Dia just kategori senang. Sebab kalau macam kategori sangat senang tu adalah contohnya Proton Wira ataupun yang kereta-kereta selevel itulah. Contohnya kereta Toyota Corolla Levin ke kan. Okey, yang itu adalah kategori senang. Untuk kategori ni agak senang, tapi tak boleh dicakap senang, dia agak susah juga. Sebabnya kita ada dua option, iaitu satu, kita kena boleh buka dashboard sepenuhnya, and then yang kedua, bukan buka dashboard, kita just buka cooling coil sahaja, keluarkan dan cuci. Kan tetapi untuk cara ni kita tak dapat cuci belah dalam lah, kita hanya akan dapat cuci bahagian ni sahaja. Kita akan cabut, lepas tu kita akan cuci. Okey, untuk bahagian cooling coil ni kita kena cabut, and then kita akan bawa keluar dan kita akan cuci, and kita akan masuk ke dalam air dan kemudian kita akan buat pressure test. Dan kalau ada bocor, maksudnya adalah macam video yang saya buat ni, ini adalah Pro 2 Viva kereta ini yang mana ia ada kebocoran yang sangat-sangat besar. Selalunya kalau kecil dia just bubble yang sangat halus lah, tapi dalam kes ni ia adalah bubble yang sangat besar. Maksudnya kalau kita masukkan maybe dalam seminggu ataupun 3 hari dia dah habis dah. Okey, dalam kes ni tak ada cara lain, kita just buka dan tukar lain lah cooling coil tu. And then kita akan masukkan balik, lepas tu kita akan jalankan terus lah. Untuk kompresor, ia adalah susah sikit lah kita nak try dia bocor ke tak. Selalunya kita akan tukar je yang lain
Sebabnya kalau customer ada bajet lah, tapi kalau customer kurang bajetnya, kita akan buka kompresor tu. Lepas tu kita akan tukar dia punya clutch kat dalam tu, dia punya bearing, dia punya seal. Okay, dia ada seal dia. Seal tu kalau bocor, gasket kat dalam tu bocor, kita kena tukar lah. Okey, kalau yang kat sini cooling coil, kita just contohnya untuk Viva saya just cerita, tapi nanti saya akan buat tutorial penuh. Macam biasa pada setiap kereta yang kami buat, kita akan buat tutorial penuh supaya anda boleh buat sendiri kat rumah, ataupun kalau rasa tak nak buat, at least anda tahulah macam mana adakah kedai yang anda pergi tu dia pandai buat ataupun dia just pandai-pandai buat. Contoh macam kereta ni, kita just buka meter, casing meter, and then buka casing radio, and then buka casing ni. Okey, kita dah cabut. Lepas tu kita akan longgarkan sikit dashboard ni supaya kita boleh tarik macam ni. Okey, yang ni tengah pun kena buka sikit. Nanti kita akan tunjuklah kat dalam tutorial yang biasa kita buat tu. And then kita dah boleh keluarkan cooling coil. Sangat tak. Jangan cakap sangat senang. Dia just senang je. Kita boleh keluarkan walaupun duduk kat rumah. Contoh macam kes ni, gas ni memang dah terus habis. Memang bocor sangat besar. Jadi kita boleh buat kat rumah lah. Tapi kalau ada gas, saya sarankan pergi dulu kedai, buang gas secara yang baik lah. Janganlah buang gas macam tu je. Kalau buang gas macam tu je, baik buang kat rumah. Tapi kalau anda seorang yang menyayangi bumi macam saya, kita gunakan mesin, masuk ke dalam mesin, and then nanti bila dah siap, dah buat sendiri semua ke rumah, datang balik kedai tu, masukkan gas balik, ikut spek kereta. Contoh untuk kereta ni adalah 80 ml minyak dan 300 gram gas. Kita akan masukkan gas 300 gram. Dan jangan lupa, anda wajib tukar dia punya dryer. Walaupun tak bocor kat bahagian dryer tu, dryer wajib tukar kalau anda dah buka sistem. Dan anda juga kena vacuum selama 45 minit. At least kalau tak nak buat 45 minit, buat 30 minit. Itu pun sudah memadai. Jadi kalau tukar cooling coil, anda disarankan juga untuk tukar dia punya expansion valve. Okay, jom kita tengok dekat bahagian luar. Untuk bahagian luar, seperti yang saya cerita awal-awal tadi, anda perlu periksa setiap sambungan yang ada pada bahagian aircon kereta lah. Bila anda dah buka semua, bila anda dah jumpa kompresor, anda pastikan dekat kompresor tu, dekat bahagian clutch kat tepi ni, anda raba je. Kalau ada berminyak kat tepi-tepi tu, dah tak payah fikir dah. Buka je kompresor tu, sama ada tukar seal ke apa ke. Tapi dia ada satu masalah. Contoh kalau anda punya enjin ni penuh berminyak sampai dah tak nampak dah perbezaan minyak hitam dengan minyak kompresor. Jadi kalau kes macam tu, kita tak boleh buat apa-apa. Kita just kena masukkan kompresor ni kat dalam air dan kita try pusingkan. Kalau bocor, bocorlah. Ataupun kita try vacuum, kalau bocor pun bocor juga. Tapi ada keadaan yang mana kompresor tu hanya akan bocor apabila kompresor tu bergerak sahaja. Jadi kalau kita try pusing kat dalam tu, kita kan pusing, jadi dia punya RPM tu tak ada tinggi sangat kan, kita pusing tu. Jadi kalau dia berpusing dengan kereta, mungkin dia lebih laju dan dia boleh menyebabkan kebocoran kat dalam lah. Kebocoran semasa bergerak. Saya pernah jumpa beberapa kes macam tu. Jadi jawapannya hanyalah tukar kompresor ataupun just kena recon balik lah sebenarnya kat kompresor tu. Tapi saranan saya just tukar baru je. Sebab kalau dah tukar ni, tukar kompresor, dah tukar kondenser, better tukar je lah. Kenapa tak nak sayang-sayang lagi kan? Kecuali kalau bajetnya kurang lah, kita guna je. Tapi lama-lama gas akan habis. Dan ada kes yang tak sampai 3 hari pun dia dah bocor. Dia satu je bocor, tapi dia bocor kat kompresor. Kita dah check satu-satu, dia punya cooling coil, dia punya kondenser, tetap semua tak bocor, dia just bocor dekat kompresor. Ada kes macam tu, itu adalah kes paling mahal lah, sebab kena tukar sebiji kompresor. Jadi seterusnya dia sambung pergi ke daripada kompresor tu. Kat sini ada, kat ujung ni ada gasket. Gasket tu kita panggil o-ring. O-ring tu kita kena tukar. Setiap kali kalau kita dah buka macam ni, tukar je semua benda. Jangan sayang-sayang, jangan kata oh ini boleh guna lagi ni, masih bentuk dia cantik. Jangan, tukar je. Sebabnya benda ni sangat-sangat senang nak bocor. Jadi kita tukar, and then dah selesaikan masalah, dah confirm dah tak bocor kat situ. Kemudian kita akan check satu-satu. Dan bila dah siap semua, kita pasang, and then kita akan buat vacuum test. Vacuum test tu kita akan buat vacuum selama 15 minit. Ini kita akan biarkan selama setengah jam. Tengok needle tu berubah ke tidak. Kalau ada perubahan walaupun sedikit, maksudnya ada kebocoran. Jadi anda kena ulang balik step tadi. Cabut semua benda, cari sampailah jumpa punca kebocoran. Jangan abaikan, sebab kalau bocor, maksudnya gas tu akan keluar pada kemudian hari. Dan apa yang anda buat pada hari ini adalah sia-sia. Jadi untuk produk Viva ni, saya akan terangkan satu-satu cara untuk tukar filter dryer. Dekat sini ada cara untuk buka kondenser, cara untuk buka kompresor, cara untuk buka cooling coil.
Tapi untuk kali ni kita tak ada cara untuk tukar kompresor lah, sebab kita tak akan buka kompresor ni. Kompresor ni masih dalam keadaan sihat, minyak masih cantik. Jadi kita akan gunakan mesin untuk keluarkannya nanti. Lepas nanti kita akan masukkan minyak yang baru. Okey, kemudian anda boleh gunakan tutorial tu untuk buat sendiri ataupun just untuk pengetahuan am. Dan kalau video ni sangat bermakna ataupun video yang nanti saya akan sharekan kepada anda tu sangat bermakna untuk anda boleh sharekan ke grup-grup Pro2 Aviva, ataupun anda boleh sharekan kepada ahli keluarga anda atau kawan-kawan anda yang boleh menggunakan perkhidmatan yang saya sediakan tadi. Dan kalau nak saya buatkan masalah, contoh yang paling selalu yang orang lain tak boleh settlekan adalah perjalanan jauh tapi tiba-tiba tak sejuk. Yang itu memang ramai sangat yang kena, dan banyak bengkel yang tak boleh selesaikan masalah tu. Saya ada, kalau baca dekat komen-komen yang saya tulis kat bawah tu, memang ada beberapa step yang sangat panjang dan saya boleh selesaikan, dan ia adalah sebuah cara yang rumit lah, yang mana hanya orang yang berpengetahuan pasal kompresor, pressure, temperature boleh dapat selesaikan masalah tu. Tapi ada cara mudah, just tukar parts. Okay? Kalau tukar parts, dia dapat selesaikan masalah. Kalau kita buat gunakan mesin, kita boleh selesaikan guna mesin. Tapi kalau mesin pun tak dapat selesaikan masalah, kita still kena cari. Kebanyakan masa perkara tersebut berlaku sebab ada kotoran dekat dalam sistem. Jadi kita kena bersihkan kotoran tu. Tapi untuk dalam kes ni, bukan kotoran, bukan sahaja kotoran, maksud saya, dia ada bocor dan ada kotoran. Tapi customer tak nak tukar kondenser, dia kata bajet dia kurang sikit. Tapi kita tengok kondenser masih bersih lagi, tapi kotoran tersebut datang daripada kondenser. Jadi saya agak pelik kat situ. Saya rasa dia punya dryer yang kotor dan menyebabkan pada expansion valve dia ada kotoran berwarna hitam-hitam. Mungkin dia punya dryer dia dah lama sangat sampai dah hancur kat dalam tu, dan kotoran tu pergi ke arah expansion valve. Kalau kita betulkan tanpa cuci benda tu, dia akan menyebabkan simptom yang saya cakap tadi, iaitu perjalanan jauh, contoh setengah jam dekat lebuh raya, tiba-tiba tak sejuk langsung, dan anginnya tu rasa, walaupun anda pasang 1, 2, 3, 4, dia punya angin tu rasa sama je. Sebabnya kalau anda bayangkan cooling coil tu dah penuh dengan ais, dah macam dekat kutub utara, tapi anda tak sejuk sebab angin kat sini, cooling coil kat sini, cooling coil tu dah penuh. Jadi angin tak ada nak lalu, atau boleh lalu tapi sangat sedikit. Jadi anda tak cukup sejuk. Itulah yang berlaku. Okey, sampai di sini sahaja video pada kali ini. Saya harap video ini dapat membantu anda untuk selesaikan masalah. Dia tak kisah pun kereta apa, tapi kalau anda top up tapi gas dah habis juga, top up lagi, gas habis lagi, maksudnya memang ada kebocoran. Cuma cara detect kebocoran adalah berbeza ikut kereta. Tapi secara am ni adalah cabut semua dan cari satu-satu. Selalunya berada dekat kondenser. Tapi kalau kondenser tak ada setumpuk minyak macam tu, selalunya juga ada pada cooling coil. Tapi tak boleh cakap, kita kena cari yang kat luar dulu, yang senang dulu, cari tumpukan minyak yang ada. Kebanyakan masa dia berada dekat kondenser atau cooling coil. Ada dua tempat tu lah. Tapi ada kes yang saya jumpa, dia punya gasket semua, saya ulang balik, gasket dia, o-ring tu, semua seluruh kereta dia dah hancur, dah bocor. So kalau kita top up banyak kali, banyak mana pun, dia bocor kat mana-mana. Jadi kita memang tak dapat detect dia punya kebocoran kat mana, sebab dia bocor di semua tempat. So kita terpaksa tukar semualah. So dalam kes ni tak ada part yang bocor, cuma dia punya o-ring. Tapi untuk kereta ni kita dah confirmkan bahawa cooling coil yang bocor berdasarkan video yang saya share tadi. Bila kita masukkan pressure, cooling coil tu dalam air, so dia ada bocor air. Jadi saya Afiq dari Review Kereta. Jangan lupa tekan subscribe, dan kalau suka video ni tekan like. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.